Bismillahirrahmanirrahim. What's up guys, it's story time. Video kali ni aku nak bahas tentang The Mad Queen of Madagascar, Queen Rana Valona 1. Let's check this out. Queen Rana Valona 1 dia terlahir dengan nama yang macam ni. Yang kau tengok ni punya panjang gila nama dia, aku tak reti nak sebut macam mana. Oh my god! Wow! So nama singkatan dia adalah Ramavu. Bapak dia ni kerabat diraja. Ramavu masa dia kecil, bapak dia ni membocorkan satu komplot yang cuba menjatuhkan raja kepada raja. Jadi raja ni terhutang budi dengan si bapak Ramavu. Apa yang dia buat, raja ni jodohkan Ramavu dengan putera mahkota Radama. Tapi kan Ramavu ni kan bukan isteri yang Radama nakkan pun. Jadi hubungan antara Ramavu dengan Radama sendiri tak baik. Okey, bila raja meninggal, Radama naik tahta. Bila Radama naik tahta, mengikut adat kerajaan, raja akan menghukum atau membunuh pesaing politik dia. Sekarang ni si Radama ni, siapa yang dia bunuh adalah dia bunuh pesaing politik dia dan dia bunuh keluarga, ahli keluarga Ramavu yang dia anggap boleh mengancam kedudukan dia sebagai raja. Jadi dah lah dia tak baik dengan Ramavu ni. Lepas tu bila dia bunuh ahli keluarga Ramavu, lagi lah Ramavu dengan dia tak baik. Sehingga kan sampai tetap Radama dengan Ramavu ni tak digunakan cahaya mata pun. Jadi masa Radama nak meninggal dunia, dia telah mencalonkan anak buah dia iaitu Rakotobe sebagai pewaris seterusnya. Nah, Radama sendiri meninggal di samping dua pengikut setia dia. Dua pengikut setia dia memang sokong gila lah keputusan si Radama ni untuk mencalonkan Rakotobe untuk menjadi pewaris tahta seterusnya. Tapi bila Radama meninggal, dua orang pengikut setia dia ni menyorokkan dan menyembunyikan kematian Radama ni daripada pengetahuan orang ramai. Sebab apa? Sebab diorang takut diancam. Diorang ni sebelum ni terlibat dalam tindakan mengecam salah satu pesaing raja. So diorang takutlah bila kematian Radama ni diketahui umum, maka diorang takut akan ada pembalasan lah. Kebetulan yang diorang kecam tu adalah pesaing raja yang boleh menentukan siapa pewaris seterusnya. Tapi diorang tak dapat sembunyikan kematian Radama ni lama sebab salah seorang pegawai tentera yang berpangkat tinggi yang kebetulan dia adalah pro kepada Ramavu, dia dapat tahu tentang kematian Radama ni. So dia si pegawai tentera berpangkat tinggi ni dengan 3 orang lagi pegawai tentera yang lain, dia pergi sembunyikan Ramavu ni. Lepas tu dia orang pergi cari pengaruh daripada hakim-hakim macam sampi-sampi. Sampi-sampi ni adalah orang-orang agama lah. Okey. Dan dia orang berjaya mendapatkan pengaruh dari segi ketenteraan. So by the way, 11 bulan selepas Radama ni meninggal, Ramavu ni dia melahirkan seorang anak. Which mean itu bukan anak Radama. Okay, balik pada Ramavu ni. Ramavu ni dia mengklaim kepada orang ramai bahawa Radama telah menunjukkan diri dia sebagai pewaris seterusnya. Dan hal ni tidak mendapat tentangan daripada mana-mana pihak. Sebab Ramavu sendiri mendapat sokongan daripada bermacam-macam orang yang berpengaruh. Jadi pada 1829, si Ramavu ni pun naik tahta. Okey, seperti pendahulu dia sebelum ni. Bila seorang-seorang naik tahta, pesaing politik akan dibunuh. Dan begitu juga apabila Ramavu ni naik tahta, dia membunuh pesaing politik dia dan dia membunuh juga dan menghukum beberapa ahli keluarga Rakotobe sendiri. Sebab Rakotobe sendiri adalah orang yang boleh mengancam kedudukan dia sebagai pemerintah pada masa itu. Lepas tu si Ramavu ni dia dah naik tahta, dia tukarlah nama dia menjadi Rana Valona 1. Okey, semasa pemerintahan Rana Valona 1, dia memerintah selama 33 tahun. Masa dia memerintah, dia cuba jauhkan pengaruh Eropah daripada Madagascar. Sebab masa tu Perancis dengan Inggeris ni berebut untuk menakluk Madagascar. Sebab memang ada campur tangan Perancis dan Inggeris dalam Madagascar pada masa itu. Sebab masa Radama,
Radama ni bawa masuk missionaries ke dalam Madagaskar untuk memajukan Madagaskar. Lepas tu, si Ranavalona ni, dia putuskan juga hubungan dagangan dengan negara-negara lain. So, sebagai ganti, dia memperkenalkan satu sistem kepada rakyat dia, iaitu sistem berdisiplin, yang mana rakyat dia dipaksa kerja, iaitu melakukan kerja paksa. Si Ranavalona ni juga meneruskan kempen-kempen ketenteraan dia selama bertahun-tahun sebab dia nak takluk negara-negara di kejiranan dia. Okey, siapa yang ingkar akan arahan dia terhadap kerja paksa dan juga terhadap di dalam sistem ketenteraan dia ni, mereka akan diberikan satu hukuman yang kejam. Jadi sebab itu semasa 6 tahun awal Ranavalona ni memerintah di Madagaskar sendiri, daripada 5 juta orang yang tinggal hanya 2.5 juta orang. Di Imerina sendiri, daripada 730,000 orang, yang tinggal hanyalah 130,000 orang. Kematian-kematian yang banyak berlaku di Madagaskar pada masa itu, satu disebabkan sistem ketenteraan di mana tentera-tentera yang meninggal ketika sedang berperang. Keduanya adalah kerja paksa. Yang ketiganya adalah disebabkan hukuman kejam yang Ranavalona lakukan. So, si Ranavalona ni untuk dia takluk negara yang berjiran dengan negaranya, dia perlukan tentera yang sangat banyak. Okey, macam mana dia lakukan? Dia lakukan melalui kerja paksa, di mana orang yang kerja paksa bukan saja terlibat dalam kerja-kerja di dalam negara. Mereka juga terlibat untuk menjadi tentera untuk menyerang kawasan-kawasan kejiranan Imerina sendiri untuk supaya Ranavalona dapat menakluk dan meluaskan kekuasaan dia. Sebab tu tak heran si Ranavalona ni dia boleh kumpulkan tentera hampir 20,000 hingga ke 30,000 untuk perluaskan kuasa dia sendiri. Okey, aku ada cakap pasal sistem hukuman yang kejam tadi kan. Si Ranavalona ni dia telah mengamalkan satu hukuman tradisional yang kejam yang mana menggunakan kacang tangena. Orang-orang yang dia adili akan dipaksa makan kacang tangena untuk menentukan yang diorang ni bersalah atau tidak. Okey, macam mana prosesnya ia lakukan adalah macam ni. Dia ada dua golongan, bangsawan orang merdeka dengan hamba. Untuk bangsawan dengan orang yang merdeka, mereka menggunakan pengantara ya, sama ada anjing ataupun ayam. So, macam ni, kacang tangena tu, dia kacang tangena tu racun. Okey, racun tu dia dimakan dengan 3 keping kulit ayam. Kalaulah untuk orang bangsawan dan juga orang merdeka, kacang tangena tu dimakan dengan 3 keping kulit ayam diberi kepada anjing atau ayam mereka. Untuk orang bangsawan dan juga orang yang merdeka, mereka ada perantara untuk melaksanakan hukuman percobaan tangena ni. Di mana pengantara mereka adalah anjing dan juga ayam jago. Di mana racun tangena tu dimakan dengan 3 keping kulit ayam diberikan kepada binatang mereka tu, iaitu anjing, ayam jago, sehinggalah ayam dan juga anjing mereka itu mati. Tapi untuk seorang hamba, dia orang tak ada pengantaran. Dia orang kena makan sendiri. Okey, macam mana ianya? Okey, so andai kata kulit tu berjaya dimuntahkan, bermakna mereka tidak bersalah. Tetapi kalau mereka tidak berjaya memuntahkan kulit dan menyebabkan kematian, berarti mereka orang yang bersalah. Nah, di sini dah timbul di mana banyak sangat orang yang tidak bersalah dikatakan bersalah. Ranavalona ni pada awal-awal pemerintahan ni, dia mula-mula membataskan kegiatan missionaries Kristian. Lama-kelamaan dia terus menghalang rakyat dia untuk melaksanakan ibadah-ibadah Kristian. Jadi tak heran dalam setahun hampir kesemua orang asing keluar daripada Madagaskar. Kenapa jadi macam ni? Sebab Ranavalona ni bila dia melihat banyak ketua-ketua keagamaan, orang-orang politik mula masuk Kristian, dia merasakan bahawa agama Kristian ni
membuat ramai rakyat Madagaskar berpaling daripada amalan nenek moyang mereka. Akibat daripada dasar-dasar yang diperkenalkan oleh Rada Vardona I ni, jadi ramai orang yang jatuhkan dia, termasuk anak dia sendiri, Rakoto. Rakoto dia sampai berpakat dengan Perancis untuk menjatuhkan ibu dia. Tapi Perancis ni cuba menipu Rakoto. Macam mana? Perancis ni dia memberi satu dokumen yang mana untuk menjajah Madagaskar, sedangkan apa yang dia beritahu kepada Rakoto, dokumen tu adalah untuk mendukung Rakoto untuk naik tahta. Tapi lepas tu si Rakoto ni dia pergi kantorkan pasal rancangan dia orang ni dekat ibu dia. Jadi rancangan Perancis untuk menjajah Madagaskar terkubur macam tu saja. Karena by the way, selepas 33 tahun memerintah Madagaskar, Rada Vardona meninggal dalam tidur dan Rakoto dia naik tahta. Bila Rakoto naik tahta, dia tukar nama dia menjadi Radama II. Rakoto menjadi raja, dia convert menjadi seorang Kristian. Ada satu kejadian di mana ada satu perkampungan dirasuk. Jadi orang-orang percaya bahawa itu adalah roh Rada Vardona I marah akan tindakan Rakoto alias Radama II ni yang masuk Kristian. Dan di situlah bermulanya Kristian di Madagaskar. Bagaimanapun Perancis berjaya menjajah Madagaskar juga, tapi bukanlah di zaman Rada Vardona I. Last but not least, please subscribe. Thank you for watching.